Dari bawah bayu, kami mencari kebenaran yang hilang di telan zaman. Di sebalik kisah yang terpendam, di celah-celah lembaran yang tersembunyi, kami bongkar rahsia yang selama ini terkubur. Inilah Perisik di Bawah Bayang-bayang. Bersiap sedia untuk menyaksikan dunia dari sudut pandangan yang belum pernah anda bayangkan. Jom kita kenali Mustafa Kemal Atatürk, kisah hidup dan peranan beliau dalam penghapusan Khilafah Uthmaniyah. Kita mulakan dengan kisah zaman kanak-kanak dan latar belakang keluarganya. Mustafa lahir pada tahun 1881 di Salonika, sekarang Thessaloniki, Greece, dalam sebuah keluarga yang sederhana di Empayar Uthmaniyah. Ayahnya, Ali Reza Effendi, pernah menjadi pegawai tentera semasa Perang Rusia-Turki tahun 1877 hingga 1878. Sementara ibunya, Zubaidah Hanum, berasal dari keluarga petani. Ali Reza sangat menggalakkan cita-cita ketenteraan Mustafa. Semasa Mustafa masih bayi, beliau menggantungkan pedangnya di atas buaian anaknya, seolah-olah mendedikasikan Mustafa untuk kerjaya dalam tentera. Ali Reza juga mahu anaknya mendapat pendidikan di sekolah moden, bukannya sekolah agama. Satu langkah yang memberi pengaruh barat kepada Mustafa sejak kecil. Sejak kecil, Mustafa memang pandai belajar. Guru matematiknya menamakannya Kemal, bermaksud sempurna, kerana kepandaiannya dalam matematik. Minat Mustafa terhadap kerjaya ketenteraan memang jelas apabila beliau diterima masuk ke sekolah menengah ketenteraan di Monastir, Bitola, sekarang di Macedonia, pada tahun 1895. Kemudian, beliau melanjutkan pelajaran ke Kolej Perang di Istanbul, Konstantinopel, pada tahun 1899 dan tamat belajar pada tahun 1902 sebagai salah seorang pegawai terbaik dalam kelasnya. Selepas itu, Mustafa memasuki Kolej Staff dan tamat pada tahun 1905 sebagai seorang kapten, mendapat kedudukan yang tinggi antara 57 orang pelajar. Dalam masa ini, idea-idea pembaharuan mula timbul. Sejak belajar di Monastir dan Istanbul, Mustafa terlibat dengan kumpulan rahsia yang mengkritik pemerintahan Sultan Abdul Hamid II yang kuku besi. Pada tahun 1907, beliau ditempatkan di Salonika, di mana Mustafa Kemal menyertai Jawatan Kuasa Kesatuan dan Kemajuan (KOAPA), tulang belakang pergerakan Turki Muda yang progresif. Beliau menyokong revolusi Turki Muda pada tahun 1908 yang memaksa Sultan mengembalikan perlembagaan. Walaupun hubungan profesionalnya dengan tokoh-tokoh CUP seperti Enver Pasha mula renggang selepas itu, Mustafa Kemal kemudian menumpukan perhatian kepada profesionalisme ketenteraan. Contohnya, beliau menterjemah manual latihan infanteri Jerman ke bahasa Turki dan mencadangkan pembaharuan ketenteraan, satu langkah yang meningkatkan rasa hormat dalam kalangan pegawai muda dan menyediakan asas untuk peranannya sebagai pemimpin tentera yang terkemuka. Patung berkuda Mustafa Kemal Atatürk melambangkan semangat keperwiraannya dalam mempertahankan tanah air. Semasa Perang Dunia Pertama, 1914-1918, Mustafa Kemal telah ditugaskan untuk memimpin Division ke-19 Uthmaniyah di Semenanjung Gallipoli. Beliau berjaya menghalang pendaratan pihak berikat di Selat Dardanelles pada tahun 1915, satu kemenangan besar yang menaikkan namanya di seluruh negara. Keberaniannya menyebabkan beliau digelar sebagai penyelamat Istanbul oleh media Turki dan beliau dinaikkan pangkat kepada kolonel pada 1 Jun 1915. Kemenangan di Gallipoli telah menjadikan Mustafa Kemal sebagai salah seorang wira perang Uthmaniyah yang terkemuka. Pada tahun 1916, beliau telah dinaikkan pangkat kepada General Pasha selepas mencapai kemenangan penting di barisan timur melawan tentera Rusia.
Pengalaman luas dalam peperangan ini menjadi asas penting kepada kepimpinannya dalam perjuangan kemerdekaan Turki selepas perang. Perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Republik Turki. Selepas kekalahan Empayar Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama, Mustafa Kemal memimpin gerakan kebangsaan Turki. Pada tahun 1919, beliau menghimpunkan tentera dan mengumpulkan pemimpin-pemimpin nasionalis di Ankara. Perhimpunan Kebangsaan Turki, atau dikenali sebagai Majlis Kebangsaan Besar, ditubuhkan untuk menentang penjajahan asing, terutamanya dari Britain dan Greece. Mustafa Kemal memimpin Perang Kemerdekaan Turki dari tahun 1919 hingga 1922 melawan tentera Greece dan kuasa-kuasa barat yang lain. Akhirnya, Perjanjian Sèvres pada tahun 1920 digantikan dengan Perjanjian Lausanne pada tahun 1923 yang mengiktiraf kedaulatan penuh Turki. Pada 29 Oktober 1923, Majlis Kebangsaan mengisytiharkan Turki sebagai sebuah republik dan Mustafa Kemal dipilih sebagai presiden pertama. Kepimpinan beliau dalam peperangan dan wawasannya berjaya membentuk identiti baharu Turki sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka, menggantikan sistem monarki Empayar Uthmaniyah yang telah berakhir pada tahun sebelumnya. Pembubaran khilafah dan pembaharuan sekular. Salah satu tindakan Ataturk yang paling mengejutkan ialah penghapusan institusi politik agama Kerajaan Uthmaniyah. Selepas Republik Turki ditubuhkan, beliau membubarkan khilafah Uthmaniyah pada 3 Mac 1924. Semua ahli keluarga di Raja Uthmaniyah dihalau keluar dan kuasa sultan dimansuhkan, menamatkan Empayar Islam yang telah berusia lebih 1000 tahun. Pada masa yang sama, Ataturk memperkenalkan beberapa pembaharuan sekular yang meluas untuk memodenkan negara. Perlembagaan baru 1924 pada awalnya mengekalkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi perkara ini dihapuskan pada tahun 1928 untuk menjadikan Turki sebuah republik sekular sepenuhnya. Beliau menukar tulisan Turki daripada abjad Arab kepada abjad Rumi, menukar kalendar kepada kalendar Gregorian, dan menggalakkan orang ramai memakai pakaian Barat. Pakaian tradisional Uthmaniyah seperti fez diharamkan dan semua sistem pendidikan awam dan mahkamah disusun semula mengikut contoh Barat. Hak wanita diperluaskan. Wanita diberi hak untuk mengundi, melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi dan bekerja setaraf dengan lelaki. Usaha-usaha ini memisahkan kerajaan daripada pengaruh agama dan mewujudkan sekularisme negara. Satu ciri penting dalam ideologi Republik Turki moden. Kesan kepada dunia Islam. Pembubaran khilafah oleh Ataturk telah mengejutkan seluruh dunia Islam. Institusi khilafah yang selama ini menjadi simbol perpaduan umat Islam telah hilang tanpa pengganti yang jelas. Gerakan pan-Islamik terbesar ketika itu di India, iaitu Gerakan Khilafah, telah berakhir selepas penghapusan khilafah pada tahun 1924. Mahatma Gandhi, pemimpin penting di India, dan pemimpin khilafah seperti Maulana Muhammad Ali dan Shaukat Ali terpaksa menerima hakikat bahawa khilafah telah tiada. Di Timur Tengah pula, Sharif Hussein dari Mekah sempat mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah pada Mac 1924 sebagai reaksi terhadap pembubaran Uthmaniyah. Namun pemerintahannya tidak kekal lama. Pada tahun yang sama, tentera Ikhwan pimpinan Ibn Saud telah menyerangnya dan beliau terpaksa melepaskan takhta. Akibatnya, dunia Islam tidak mempunyai seorang pemimpin khalifah untuk beberapa dekad seterusnya. Banyak negara Islam yang baru merdeka kemudiannya memilih jalan nasionalisme dan sekularisme kerana pengalaman Uthmaniyah menunjukkan betapa sukarnya
untuk mengekalkan perpaduan politik pan-Islam dalam era moden. Secara keseluruhannya, kepimpinan agama beralih kepada institusi kebangsaan seperti raja atau parti politik Islam tempatan dan bukan lagi kepada institusi khilafah sejagat. Ini menandakan peralihan daripada pemerintahan agama antarabangsa kepada negara bangsa sekular dalam dunia Islam. Warisan dan kontroversi Ataturk. Pusaka Ataturk kekal kompleks dan sering diperdebatkan. Di Turki, ramai yang menganggap beliau sebagai bapa negara, pengasas republik yang membawa harapan baharu ketika kejatuhan Empayar Lama. Beliau dianggap sebagai contoh pemimpin reformis yang memperjuangkan kedaulatan rakyat dan sekularisme, sehinggakan namanya sinonim dengan Turki moden dan ideanya menjadi teras republik ini. Pembaharuan sosialnya seperti pemberian hak kepada wanita dan sistem pendidikan moden juga dipuji sebagai perubahan penting. Walau bagaimanapun, tindakan Ataturk juga menimbulkan kontroversi yang mendalam. Isu paling sensitif ialah agama. Dasar sekulernya, contohnya, penggantian azan dalam bahasa Turki menggantikan bahasa Arab dan larangan pemakaian fes, dilihat oleh pengkritiknya sebagai penghinaan terhadap tradisi Islam yang telah lama diamalkan. Britannica mencatatkan bahawa dasar ini dianggap kontroversi kerana beliau dituduh merosakkan tradisi budaya penting masyarakat Turki. Dalam kalangan golongan Islamis, Ataturk sering dipersalahkan kerana menyekat pengaruh agama dalam politik. Sistem perundangan lama berkaitan syariah dihapuskan dan tokoh pro-Islam dikatakan ditindas. Dari segi politik pula, Ataturk memerintah dengan tegas untuk mencapai wawasannya. Contohnya, hanya 2 parti pembangkang sahaja dibenarkan dan selepas cubaan membunuhnya pada tahun 1926, ramai lawan politik dilabel sebagai pengkhianat dan dihukum mati atau dipenjarakan. Tindakan kerasnya terhadap penentang, termasuk pemberontakan Kurdis pada tahun 1920-an, menimbulkan kritikan bahawa beliau tidak bertoleransi terhadap pandangan yang berbeza. Kontroversi ini masih bergema hingga ke hari ini. Sebahagian nasionalis sekular terus mengagungkan warisannya sebagai asas Republik Turki moden, tetapi golongan konservatif Islam dan ahli politik berhaluan kanan sering membangkitkan semula isu pembubaran khilafah dan sekularisme Ataturk. Sebagai contoh, sesetengah pemimpin menggesa agar lebih banyak penekanan diberikan terhadap warisan Uthmaniyah dan Islam, menuduh era sekular lama cuba memonopoli naratif kebangsaan. Sementara itu, bagi kebanyakan rakyat Turki, warisannya tetap dihormati. Seperti yang dilaporkan Al Jazeera, hampir 80 tahun selepas kematiannya, beliau kekal sebagai simbol Turki moden. Oleh itu, tindakan Ataturk kekal sebagai topik perdebatan hangat. Ia dipuji kerana membentuk identiti baharu Turki, tetapi dikritik kerana mencabar institusi agama tradisional. Secara keseluruhannya, Mustafa Kemal Ataturk telah mengubah lanskap politik dan sosial Turki secara drastik. Dari zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah kepada sebuah negara sekular yang merdeka. Harapannya adalah untuk memajukan bangsa Turki seiring dengan dunia moden. Namun, pemansuhan khilafah oleh beliau juga menandakan berakhirnya sebuah simbol perpaduan umat Islam. Tindakan beliau masih dikaji dan diperdebatkan oleh ahli sejarah dan cendekiawan agama. Ada yang berpendapat tindakannya sesuai dengan keperluan zaman, manakala ada juga yang menganggapnya sebagai satu pengkhianatan terhadap budaya. Legasi beliau tetap teguh sebagai satu titik perubahan yang penting dalam sejarah Turki dan dunia Islam. Sejarah bukan sekadar apa yang tertulis, tetapi apa yang tersimpan. Jika anda percaya bahawa kebenaran harus didedahkan dan suara kecil harus didengari, maka nyatakanlah sokongan anda. Like, komen dan subscribe saluran ini kerana suara anda adalah cahaya dalam kegelapan. Sampai kita berjumpa lagi di misi seterusnya.
perisik bawah bayu undur diri.